Sejarah permainan lato-lato yang viral. Permainan lato-lato ini mula kembali popular bermula di UAE, kemudian di negara jiran kita iaitu Indonesia dan kini berjangkit ke negara kita. Sebenarnya, permainan vintage ni dah lama ada sejak tahun 60-an dan 70-an di Amerika Syarikat. Dipercayai ianya diilhamkan oleh alat mainan Eskimo Yoyo yang berasal dari permainan tradisi orang asli Alaska. Lato-lato atau latok-latok ni diperbuat daripada dua bola akrilik berat yang diikat pada setiap hujung tali dengan panjang yang sama. Nama sebutan lain seperti tek-tek, nok-nok, kato-kato dan toki-toki. Cara-cara main lato-lato ni melibatkan permainan menghayun kedua-dua pemberat ini agar ia bertembung antara satu sama lain. Boleh hayun ke atas dan ke bawah, depan ke belakang. Lagi laju dihayun, dianggap lagi hebat seseorang itu. Lato-lato ini dijual pada harga RM7,500 di Indonesia dan dijual dengan harga RM4.90 hingga RM10. Tak pasti berapa harga runcit yang dijual, tapi itulah dia harga jualan kat Shopee Malaysia. Zaman dulu, lato-lato kat US ini dipanggil clacker dan dijual pada harga USD 1 hingga 1.50. Sila teruskan menonton dan jangan lupa subscribe. Sejarah asal lato-lato. Permainan lato-lato kini amat digemari dan dimainkan oleh pelbagai golongan daripada kanak-kanak hinggalah dewasa di Indonesia dan kini ia juga telah sampai ke Malaysia. Hampir di setiap kawasan, permainan yang mengeluarkan bunyi tek-tek dimainkan dan menghiasi media sosial kita sekarang. Walaupun kini menjadi trend di Indonesia, ternyata permainan ini telah dimainkan sejak tahun 1960-an lagi. Permainan ini cukup mudah iaitu dengan menggoncang dua bola yang diikat dengan tali sehingga berlanggar antara satu sama lain dan siapa yang paling laju ia akan menjadi pemenang dan pemain yang hebat. Menurut Quartz, permainan lato-lato berasal dari Amerika Syarikat. Di negara asal mereka, permainan ini dipanggil clackers, click clock atau knockers. Menjelang awal tahun 70-an, beratus-ratus pembuat mainan telah menjual berjuta-juta clackers di seluruh dunia. Dalam tempoh itu, clackers sangat popular sehingga permainan itu sampai kepada penduduk wilayah kecil Itali Utara yang dipanggil Claccenatello. Di kawasan yang mempunyai penduduk seramai 12,832 orang itu, pertandingan tahunan untuk peminat clackers telah diadakan. Clackers mempunyai reka bentuk yang serupa dengan biliadora yang merupakan sebuah senjata pilihan untuk gaucho atau lebih kita kenali dengan cowboy di Argentina yang cuba menangkap guanaco. Perkembangan bahan pembuatan lato-lato. Pada asalnya, clackers diperbuat daripada kayu atau logam. Kemudian, selepas itu, ia diperbuat daripada kaca yang telah diperhaluskan. Walau bagaimanapun, kepingan bahan kaca yang pecah dianggap berbahaya bagi orang yang memainkannya. Pada tahun 1966, Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan, agensi yang pada asalnya turut mengawal keselamatan mainan di Amerika Syarikat, turut mengeluarkan amaran mengenai bahaya clackers. Clackers telah diharamkan kerana ia dianggap mengandungi bahan kimia atau bahan radioaktif dan mudah terbakar. 3 tahun kemudian, kuasa ini diperluaskan iaitu dengan mengharamkan penjualan mainan clackers di pasaran. Permainan lato-lato ini mempunyai tujuan, oleh itu ia dipasarkan. Tujuan asalnya dipasarkan adalah sebagai satu cara untuk mengajar kanak-kanak untuk mengkoordinasi mata atau tangan. Ia juga bertujuan untuk mengelakkan hilangnya fokus seseorang kanak-kanak dan juga untuk mengelakkan kebutaan. Walaupun ia diharamkan di Amerika Syarikat, populariti permainan ini telah merebak ke seluruh dunia. Sebelum ini diperbuat daripada kaca, lama-kelamaan clackers diperbuat daripada plastik polimer yang dianggap lebih selamat untuk pemainnya. Di Indonesia, clackers mula popular pada tahun 1990-an dengan nama tek-tek. Kini, permainan itu kembali menjadi trend dengan nama lato-lato. Sebelum ini, lato-lato berasal dari bahasa suku Bugis. Lato-lato kononnya berasal daripada perkataan kajau yang bermaksud nenek.
Perkataan itu akhirnya menukar sebutan kepada kato-kato dan kemudian lato-lato. Negara yang mengharamkan lato-lato. Kira-kira 50 tahun dahulu, permainan lato-lato ini pernah dimainkan oleh kanak-kanak. Lato-lato ataupun lebih senang kita kenali dengan dua biji bola bersaiz kecil yang diikat pada tali dan apabila dilagakan akan mengeluarkan bunyi. Sekarang ianya telah kembali popular dalam kalangan kanak-kanak terutamanya di Indonesia dan juga di negara kita Malaysia. Sebagaimana popular lato-lato ini, terdapat 3 negara yang mengharamkan permainan ini. Lato-lato wujud lama di Amerika Syarikat sekitar tahun 60-an ke 70-an. Pada tahun 1971, kerajaan mengharamkan permainan ini kerana mendatangkan kecederaan kepada ramai kanak-kanak. Mari kita kenali 3 negara tersebut. Amerika Syarikat. Walaupun pernah terkenal sejak kemunculannya di pasaran Amerika dahulu, namun lato-lato ini mula dilarang dimainkan setelah banyak kes yang sering dilaporkan. Sebenarnya, sebelum melakukan pelarangan terhadap lato-lato ini, FDA menguji banyak syarikat di Amerika Syarikat untuk menemukan kecepatan dan potensi pecahnya lato-lato. Beberapa tahun setelahnya, iaitu pada tahun 1973, Consumer Product Safety Commission muncul dengan banyak usul keselamatan terhadap mainan ini. Menurut laman web CPSC, US Marshal menyita sebanyak 4,600 produk lato-lato di Phoenix, Arizona pada tanggal 6 Disember 1985. Mereka menyebut mainan tersebut berbahaya kerana mudah pecah dan melukai anak-anak. Secara lebih saksama, mereka juga melarang penjualan lato-lato di Amerika Syarikat. Oleh itu, segala pengeluaran dan penjualan lato-lato di Amerika Syarikat adalah diharamkan. United Kingdom. Bukan sahaja diharamkan di Amerika Syarikat, malah permainan ini juga turut diharamkan di United Kingdom. Antara sebabnya ialah permainan ini dinilai mengeluarkan bunyi yang sangat mengganggu kenyamanan banyak orang dengan bunyi bisingnya itu yang merimaskan masyarakat di negara itu. Selain itu, lato-lato juga banyak melukai anak-anak di United Kingdom disebabkan bahannya yang bisa meledak begitu saja ketika pecah. Banyak kanak-kanak yang mengalami patah tulang akibat lato-lato ini. Sejak ada larangan untuk permainan lato-lato ini, akhirnya masyarakat Inggeris pun perlahan melupakan lato-lato. Terdapat beberapa kedai yang menjual atau kilang memproduksi lato-lato ini pun terpaksa akur dengan kerugian dan juga akhirnya gulung tikar. Mesir. Di Mesir, permainan lato-lato dikenali sebagai sisi ball. Permainan ini telah diharamkan pada tahun 2017 di Mesir kerana dianggap menghina Presiden Mesir ketika itu iaitu Abdul Fattah al-Sisi. Ketika diharamkan permainan lato-lato ini, terdapat 41 pemilik kedai ditahan kerana menjual lato-lato. Lato-lato menggunakan 2 biji bola keras diikat dengan seutas tali. Di tengah-tengahnya ada sebentuk kiring untuk dimasukkan jari pemain. Cara memainkannya ialah dengan menghayunkan 2 biji bola tersebut agar ia mengetuk antara satu sama lain sehingga berbunyi. Tidak kisahlah ia diayun secara perlahan-lahan atau momentum hayunannya itu laju-laju. Jika tersalah ayun akan mengakibatkan kecederaan pada tubuh pemain. Silap hari bulan boleh terkena muka atau kepala si pemain. Walaupun ada kalangan ibu bapa yang sanggup mengeluarkan wang semata-mata untuk mengelakkan anaknya ketagih dari gadget, namun tanpa pemantauan orang dewasa, lato-lato boleh mendatangkan kemudaratan kepada kanak-kanak. Sisi ball mendapat namanya apabila Presiden Mesir ketika itu pun bermain lato-lato. Oleh kerana itulah orang ramai menamakan permainan ini sebagai sisi ball. Dalam erti kata lain, bola-bola yang dimainkan al-Sisi. Tapi sebutan itu kelihatan menghina kerana kedengarannya merujuk kepada kemaluan presiden tersebut. Keburukan dan kebaikannya. Sejak permainan lato-lato ini meraih popularitinya, boleh dilihat di media sosial hampir semua orang tidak kira golongan dewasa atau muda bermain lato-lato ini. Namun,
Permainan ini juga ada kebaikan dan keburukannya juga. Kebaikan bermain lato-lato ini termasuklah dapat melatih keseimbangan otot, tangan dan tubuh serta merupakan satu permainan yang boleh meringankan stres, terutama buat orang yang mengalami anxiety. Ia juga dapat mengurangkan ketagihan gadget dalam kalangan kanak-kanak yang ingin membesar. Selain itu, mengikut kajian juga, lato-lato juga mampu meningkatkan daya refleksi seseorang kanak-kanak ataupun pemainnya. Keburukannya bagi permainan lato-lato ini pula adalah permainan ini boleh mendatangkan kecederaan yang serius kepada pemainnya. Banyak kes kecederaan yang telah direkodkan dan disebabkan oleh permainan ini. Selain itu, ia juga membuat seseorang lalai dan juga boleh mengganggu ketenteraman orang di sekeliling dengan bunyinya yang amat menjengkelkan dan juga yang kuat itu. Oleh kerana itu, permainan lato-lato ini banyak dilarang dimainkan di sesuatu tempat atau beberapa buah negara. Oleh itu, buat anda di luar sana yang ingin berjinak-jinak dengan permainan ini, diharap agar anda tidak terlalu taksub sehingga anda mengabaikan keselamatan diri serta orang di sekeliling anda. Terima kasih kerana menonton sehingga habis dan jangan lupa subscribe channel Nengok TV.